Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kelapangan dan kesihatan yang baik kepada kita dan kita dapat meneruskan pengajian dalam ilmu Fardhu Ain ini yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang muslimah. InsyaAllah hari ini kita masuk siri ke-24 dalam membicarakan bab darah wanita. Alhamdulillah, Allah membuka minda dan dada kita untuk memahami perkara yang rumit sebegini. Itu yang kita minta dari Allah. Allah perkenankan permintaan kita sebanyak 5 kali sehari. Sekurang-kurangnya kita minta Allah campakkan hidayah sebagaimana Allah beri kepada para solihin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hidayah ini kita mudah memahami apa yang kita bicarakan tentang perkara rumit berkaitan darah wanita. Sebagaimana ulama dan para ilmuwan agama mengatakan ianya rumit, begitulah yang kita alami. Nak memahaminya bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu kita kena fokus daripada tajuk-tajuk kecil yang mudah hinggalah ke tajuk besar yang susah nak faham. Lagi susah apabila terdapat khilaf tentang kaedah dan juga huraian kepada ayat-ayat yang terdapat dalam kitab. Kita sebagai orang awam ni boleh mengambil kaedah selagi mana tidak bercanggah dengan perkara pokok asal. Mungkin kita boleh mengambil mana-mana pandangan imam-imam besar dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Sebenarnya banyak perkara khilaf yang terdapat dalam perbahasan tentang istihadah terutamanya. Tetapi seperti yang Kak Nur pernah sebut, kita tak bincang tentang khilaf yang boleh mengelirukan, takut kohor pening. Cukuplah kita bincang untuk memahami kaedah yang boleh kita guna pakai. Okey, baik. Minggu ini kita akan sambung perbincangan minggu lepas mengenai istihadah dalam nifas, yang mana mustahadah ini terbahagi kepada 7 golongan yang sama seperti berlaku istihadah dalam haid. Minggu lepas kita bincang mengenai cara memastikan adakah darah yang keluar selepas melahirkan itu melebihi 60 hari secara bersambung atau tidak, iaitu dengan melakukan calitan. Jika setiap calitan ada darah dalam waktu peralihan itu, maka darah nifas telah bercampur dengan istihadah. Jadi untuk menentukan balik yang mana nifas dan yang mana istihadah, kita kena lihat terlebih dahulu kepada kategori mustahadah itu sendiri yang mengalami istihadah. Minggu lepas kita dah bincang cara penyelesaian bagi kategori mubtada'ah mumayyizah dan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi untuk sambung bahagian ketiga dan keempat, kita tengok dulu macam mana nak tentukan darah nifas bersambung dengan darah istihadah. Yang pertama, kita mesti pastikan hari ke-60 itu adalah nifas. Kena pastikan sebab minggu lepas Kak Poh ada share dah. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok slide ini. Bermula hari pertama hingga hari ke-60 itu, keluar darah dalam pelbagai warna. Bermakna pada asalnya darah pada hari ke-60 adalah nifas. Cuma apabila darah tersebut bersambung dengan hari ke-61,
berlaku istihadah. Dan kita kena kira balik untuk menghukumkan yang mana nifas dan yang mana akan jadi istihadah. Nanti kita akan sambunglah ni yang berkaitan ini. Cuma Kak Nun nak terang macam mana yang dimaksudkan kita mengalami istihadah dalam nifas tu. Sebab kita tengok kes Kak Poh minggu lepas, Kak Poh kata darah nifasnya terhenti pada hari ke-40 dan keluar semula. Tak? Pada hari ke-61. Jadi kita tengok permasalahan Kak Poh. Okey. Tengok ni permasalahan Kak Poh. Itu. Okey, dalam gambar rajah 2 itu, masalah Kak Poh lah ni. Yang Kak Poh cerita minggu lepas. Nifas Kak Poh berhenti pada hari ke-40. Lepas tu darah dak keluar sehingga 20 hari. Bermakna nifas Kak Poh hanya 40 hari. Kerana selepas 40 hari, darah tak keluar selama 20 hari. Iaitu bermula hari ke-41 hingga hari ke-60. Seperti mana yang kita belajar sebelum ni, apabila darah berhenti selama 15 hari atau lebih, maka tidak ada lagi nifas selepasnya. Dan jika darah keluar selepas darah berhenti 15 hari atau lebih, darah selepasnya dihukumkan haid. Maknanya yang Kak Poh punya ni tak ada masalah lah. Kerana walaupun kemungkinan hari 60 itu ada darah dan bersambung dengan hari ke-61. Dalam keadaan macam ni, Kak Poh tidak mengalami istihadah dalam nifas. Kerana darah yang keluar pada hari ke-60 ataupun 61 itu adalah haid, bukan nifas. Jadi Kak Poh khabar minggu lepas tu, maknanya cara Kak Poh kata hari ke-60 ataupun hari ke-61 itu haid, betul lah. Sebab darah dah berhenti 15 hari lebih dah. Maknanya cara Kak Poh bertindak tu betul mengikut kaedah yang dibincangkan oleh ulama lah. Cuma kita nak datangkan beberapa contoh supaya kita lebih jelas bagaimana nak kategorikan darah nifas bersambung dengan istihadah. Jadi cuba tengok satu lagi contoh. Okay, berdasarkan gambar rajah 3 lah. Kita letak gambar rajah 3. Darah keluar selepas kelahiran selama 45 hari. Bermula hari pertama hingga hari 45. Dan darah berhenti selama 14 hari. Tak sampai 15 hari lagi. Dan darah keluar semula pada hari ke-60. Bermakna tempoh darah berhenti itu 14 hari. Dan apabila darah berhenti pada hari ke-60, mesti kita hukumkan nifas lah. Sebab 14 hari itu tidak cukup 15 hari. Dan darah pula berterusan hingga hari ke-61 dan seterusnya. Itu dia. Jadi bermakna kita tengok di sini, dah hari ke-60 itu darah itu dihukumkan sebagai nifas. Dan bila bersambung pada hari ke-61, bermakna berlaku istihadah. Itu dia. Jadi kita kena pastikan hari ke-60 itu adakah nifas ataupun haid. Kalau haid maknanya hari selepasnya adalah darah haid lah. Tetapi kalaulah hari ke-60 itu nifas dan darah bersambung dengan hari ke-61, berlaku istihadah. Kita kena selesaikan mengikut kaedah khusus seperti mana yang kita sedang perbincangkan sekarang. Jadi kita tengok gambar rajah 1 tadi. Tengok gambar rajah 1 tadi. Dan gambar rajah 3 menunjukkan berlaku istihadah dalam nifas. Gambar rajah 2, kes Kak Poh tu tidak berlaku istihadah. Itu dia. Jadi kes Kak Poh tu darah hari ke-60 adalah haid.
jika dia keluar melebihi 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Itulah perbezaan dia. Sebab kalau kita tengok memanglah hari ke-60 tu kes kat apa? Hari ke-60 contohnya ada darah cukup. Tetapi darah itu dihukumkan sebagai haid. Jadi yang kita maksudkan istihadah dalam nifas ini apabila hari ke-60 itu dihukumkan nifas. Barulah kita boleh kira mengikut kaedah yang kita sedang perbincangkan sekarang. Itu dia. Boleh faham tak setakat ni? Okey, Kak Nur rasa boleh faham ya tak? Itulah maknanya, tapi kita kena perjelaskan juga, takut orang silap faham di sini. Ya tak? Dia ingat ke hari ke-60 tu asal 60 61 bersambung dia ingat berlaku istihadah. Jadi kita kena tengok 60 tu adakah nifas ataupun haid. Kalau haid hari 61 juga haid lah. Itu dia. Okey, jadi kita sambung baliklah bab istihadah dalam nifas yang melibatkan 7 golongan mustahadah. Bagi meneruskan perbincangan, kita tengok balik kategori mubtada'ah mumayyizah. Minggu lepas Kak Nur dah teranda, tapi tak apalah. Sebagai kita kata pengukuhan lah. Ya tak? Kita tengok golongan mubtada'ah mumayyizah. Golongan ni dia tidak pernah mengalami nifas, tetapi dia dapat membezakan sifat darah itu mungkin melalui warna. Seperti yang Na tanya minggu lepas. Kalau dia tak pernah lagi nifas, tapi dia boleh beza. Jadi kalau boleh beza, bermakna dia boleh gunakan kaedah tamyiz. Kena rujuk kepada darah kuat dan darah lemah yang keluar melebihi 60 hari itu. Jadi kalau kita tengok darah kuat itu tidak lebih daripada 60 hari, maka darah kuat itulah dikira sebagai nifas. Darah lemah selepasnya adalah istihadah. Itu dia. Okey, jadi kita tengok dulu kalau darah itu ada 2 tahap. Kuat dan lemah sahaja. Jadi kita kena hukumkan darah kuat sebagai nifas dan darah lemah sebagai istihadah. Kita tengok slide ni. Okey. Jadi kalaulah seorang mubtada'ah mumayyizah keluar darah hitam selepas bersalin selama 25 hari, diikuti darah merah selama 40 hari. Ini golongan yang pertama kali mengalami nifas ni. First time mengalami nifas. Okey, jadi darah yang keluar itu melebihi 60 hari, iaitu 25 campur 40 jadi 65 hari. Jika hari ke-61 darah keluar tu, kita kena buat analisis lah pada hari ke-61. Dan dalam masa yang sama, kena mandi wajib bagi wiladah dan juga nifas. Seperti yang kita sebut minggu lepas lah. Maknanya hari ke-61, kita kena mandi wajib wiladah dan juga nifas. Itu. Dan kita tengok apabila hari ke-61 tu, dia ingat ataupun mungkin berdasarkan catatan dia. Yang mana dia dapati darah kuat dia adalah 25 hari hitam, dia kata. Jadi nifasnya adalah 25 hari dan selebihnya adalah istihadah. Itu kaedah dalam keadaan darah 2 tahap. Jadi dia kena qada solat bermula hari ke-26 sehingga hari ke-60, iaitu 35 hari. Sebab waktu-waktu ini dihukumkan sebagai istihadah. Itu dia. Jadi kemungkinanlah pada hari kejadian tu dia tak solat. Dia tak solat sehingga 60 hari. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun bahawa dia akan mengalami istihadah. Ya tak? Jadi tak berdosa jika dalam perjalanan itu tak solat sehinggalah hari ke-60. Jadi selepas dia analisis
baru dia tahu bahawa hari ke-26 itu merupakan istihadah. Maka dia kena qada lah solat yang tertinggal itu. Itu dia. Jadi tak berdosa. Itu kaedah yang betulnya. Itu kaedah tamyiz. Jadi kalau kaedah tamyiz boleh ditamyiz, sebab itu pentingnya catat warna-warna darah yang keluar. Itu dia. Jadi kita kena pesanlah kepada golongan-golongan muda ini yang akan mendirikan rumah tangga dan akan melahirkan, apa yang dia kena buat dalam menentukan darah nifas. Kita bimbang berlaku istihadah. Bila berlaku istihadah, kalau tak kena cara kiraan, mungkin kita tersilap kira, kemungkinan kita beribadat dalam waktu nifas. Manakala waktu istihadah yang dihukumkan istihadah itu suci itu, kita tak tunaikan ibadah. Itu kita bimbang. Okey, jadi ini penjelasan darah dua tahap ataupun darah dua warna lah kita kata. Jadi kita tengok pula yang 3 tahap. Minggu lepas kita bincang dah ni. Tapi sebagai pengukuhan. Supaya lebih faham lagi. Lebih mudah bila orang tanya senang kita jawab. Ya dah? Maknanya tak kita rasa ragu-ragu. Itu dia. Okey, kita tengok seterusnya contoh darah 3 tahap. Iaitu darah kuat, darah sederhana dan darah lemah. Okey, jika golongan mubtadaah melihat darah hitam keluar 10 hari, diikuti darah merah 20 hari dan kemudian darah kuning berterusan selama 35 hari. Yang kita tengok sudah dah ni jumlah dia 65 hari. Sebab kadang-kadang kita tak boleh juga. Kita tengok hak sudah dah, kita kira hak sudah dah. Kita tengok dalam perjalanan. Hak tu yang penting indah. Sebab kadang-kadang tu bila kita belajar secara teori, kalau kita jarang mempraktikkan, maknanya kemungkinan kita payah nak faham dan juga kita payah nak terang ke orang. Sebab kita dah biasa menyelesaikan masalah yang dah selesai. Ya tak? Maknanya kita tengok warna-warna tu sehingga berapa hari. Jadi itulah. Sebab kadang-kadang ini yang berlaku. Sebab banyak dah Kak Nun bercakap dengan orang. Apabila kita tanya balik, sebenarnya hari 61 tu dah kita kena selesaikan dulu. Ya tak? Sebab hari 61 itu merupakan waktu istihadah dah. Habis dah nifas. Ya tak ni? Macam juga haid. Hari ke-16 tu maknanya haid kita dah habis dah. Bukan dah habis, dah selesai, tamat sudah kisah. Maknanya kita boleh buat analisis dah hari yang ke-16 tu. Ataupun kalau nifas, hari ke-61. Jadi bermakna darah yang keluar selepas-lepas ni, kemungkinan kalau dalam haid, dia akan jadi haid berdasarkan warna kuat. Tapi kalau nifas ni, dah akan jadi nifas dah lah. Sebab tempoh maksimum dia 60 hari. Semua kategori mengikut mengikut tempoh 60 hari. Kalau haid dia ada 3 tahap kan. Tempoh kitaran haid. Dia ada berapa Cuba sebut mula. Biarlah Kak Nun nak capur sikit. Biar minda kita terbuka. Tempoh kitaran. Jam. Tempoh kitaran bukan tempoh haid. Kitaran. Minimum berapa? Minimum 24 jam. Bukan tempoh haid tempoh kitaran. Kitaran. Tempoh kitaran minimum 15 hari. 16. 16. Okey, tempoh kitaran dia 16 hari. Tempoh kebiasaan tempoh kebiasaan tak ingatlah Kak Nun. Sebab masa tu tak masuk lagi rasanya tau. Saya masuk tengah-tengah. Ya. Tengah dah nak. Tapi Kak Nun pun pernah
Tapi Kak Nur pun pernah sebut pula lepas tu. Okey, sebenarnya macam ni. Kitaran haid dia ada 3 juga. Tempoh minimum, tempoh kebiasaan dan tempoh maksimum. Okey, tempoh minimum, tempoh kitarannya adalah 16 hari. Contoh kan gitu kan Kak Nur contohin. Kalaulah haid dia sehari, bermakna suci dia mesti sekurang-kurangnya 15 hari kan? Jadi campur dengan haid sehari tu jadi 16. Itu maknanya tempoh kitaran dia 16 hari. Bermakna kalau darah yang keluar selepas 16 hari, bermakna hari ke-17 tu keluar pula darah yang kuat. Maknanya darah yang hari ke-17 itu boleh jadi haid kan? Itu yang pertama. Okey, yang kedua, tempoh kebiasaan. Tempoh kebiasaan ni 30 hari lah. Sebab dia ambil takwim tahun bulan Hijri. Bulan Hijri Qamariyah dia ada 30 hari. Sebab itu kita tengok golongan mubtadaah haid dia sebab dia ni orang yang baru pertama kali, maknanya kitaran haid dia adalah 30 hari. Itu dia. Tetapi orang yang dah beradab macam kita, kemungkinan kitaran haid kita adalah minimum 16 hari. Tu. Manakala tempoh kitaran maksimumnya adalah tiada had. Maknanya kalaulah dia tu haid dia 15 hari, istihadah dia tu berbulan-bulan, bertahun-tahun, maknanya tak kira. Selagi dia tak ada darah lepas tu, maknanya hak mari semula tu pula baru dikira sebagai haid pusingan baharu. Itu tidak ada had maksimum. Itu kitaran haid. Manakala tempoh Jumpa dah. Jumpa dah. Ada nota tu. Ada. Kita kena pegang waktu lah sebab hak ni akan kita rujuk. Sebab kalau orang tanya kita macam haid hari tu lah. Contohnya dah guana nak selesai ni, mula-mula darah hitam, lepas tu darah merah, lepas tu mari pula hitam. Itulah kita kena tengok balik tu. Maknanya kita mesti cukupkan 15 hari suci. Itu dia. Makna kita, kalau kita sebagai orang yang dah beradab, kita tak ambil lah kitaran haid kita 30 hari semata-mata. Sebab kitaran haid minimum ada 16 hari tu kan. Tu dia. Okey. Manakala kita tengok tempoh maksimum nifas 60 hari. Ni sama. Golongan mubtadaah pun sama, golongan muqtadah pun sama. Jadi sebab itu apa-apa permasalahan yang berkaitan dengan tamyiz sama kita kira bagi golongan mubtadaah dan bagi golongan muqtadah. Okey Kak Nur, ada harap? Faham tak mana ni? Faham Kak Nur. Maknanya gitulah. Andai kata orang tanya, ya dah, anak-anak murid kita tanya misalnya, kita kena jelaskan gitulah. Kalau dia tu pertama kali haid, macam anak kita pertama kali mari haid tu, maknanya kita boleh guna tempoh ataupun kitaran haid dia 30 hari. 30 hari tu kerana apa kita ambil tempoh 30 hari? Kerana tempoh 30 kitaran 30 hari itu tempoh kebiasaan. Dan yang mana kita rujuk kepada bulan Qamariyah. Dia ada 30 hari. Itu bagi golongan mubtadaah. Tapi bagi golongan yang muqtadah macam kita ni, kemungkinan period kita sehari, suci kita 15 hari. Bermakna kitaran paling minimum 16 hari. Itu. Sebab apa kita kena cerita gitu? Kita kena faham sini. Sebab apabila keluar darah tu lah. Maknanya kalaulah warna yang lemah tu tak cukup 15 hari macam mana kita bincang hari tu kan Kalau darah lemah tu tak cukup 15 hari, tiba-tiba keluar darah lebih kuat. Macam mana kita nak kira, ya tak? Maknanya kita boleh kira
darah kuat itu mesti diambil untuk mencukupkan tempoh minimum suci. Itu dia. Kena faham situ. Kalau kita tengok kemungkinan kalau kita belajar secara teori macam ni lah macam Kak Nur terang ni. Maknanya kita tengok angka-angka tu hak selesai dah. Bila selesai dah tu kita nak selesai, maknanya kemungkinan tersilap faham di situ. Jadi kita kalau haid lah terutamanya, sebab haid tu dia berbeza antara golongan mubtadaah dengan golongan muqtadah. Tapi kalau nifas tak ada masalah sebab tempoh dia 60 hari sama, mubtadaah pun sama, muqtadah pun sama. Okey, Lina boleh faham tak Lina? Kak Nur cakap ni mungkin cakap Terengganu tak faham. Lina faham tak? Lina. Ke tak ada dah Lina? Lina. Ada Kak Nur. Lina faham tak Lina? Nuri tadi bercakap dengan anak saudara sekejap. Oh ya. Tak apa. Kalau tu Kak Nur sentiasa ulang-ulang benda ni. Nak suruh biar kita faham betul-betul dah. Maknanya kita tengok situlah kitaran haid dengan tempoh maksimum nifas ni. Tempoh maksimum nifas ni kita boleh apply kan. Maknanya bagi golongan mubtadaah dengan golongan muqtadah. Sebab tempoh maksimum dia satu saja, iaitu 60 hari. Tapi kalau dalam haid dia ada 3 tempoh bagi golongan muqtadah. Iaitu ada tempoh minimum, ada tempoh kebiasaan, ada tempoh maksimum. Itu dia. Jadi kena faham sini. Okey, jadi kalau kita tengok darah yang keluar hak sudah dah ni, kita tengok 65 hari sama sekali darah. Tapi Kak Nur lebih suka membincangkan apabila sampai hari ke-61. Ya dah? Sebab kalau kita duduk terang-terang habis selesai salirah ni, kemungkinan orang pun ingat kan, bila habis darah baru nak kira semula. Ya dah? Sebab ada orang yang macam tu Sebab tu Kak Nur cuba tekankan di sini ni. Sebab Kak Nur faham. Antara kita ni memang faham lah. Sebab dari dulu-dulu lagi Kak Nur suka menerangkan tentang perjalanan. Perjalanan walaupun darah tu masih ada, tetapi yang kita kena bertindak tu bila. Tapi orang yang mungkin yang biasa dengar secara teori ni, dia tak perasan. Sebab apa tak boleh selesai lagi pada hari ke-61, ya tak? Ataupun kalau haid lah terutamanya. Kenapa? Hari ke-16 itu tak boleh selesai lagi. Tiba-tiba keluar darah selepasnya, dia jadi bolong situ. Itu dia. Okey. Jadi berdasarkan gambar rajah ni, kita tengok dah 10 hari yang pertama hitam boleh digabungkan dengan 20 hari darah yang sederhana. Dalam nifas dia tak ada syarat dia darah lemah keluar dulu Kalau dalam haid kan kita hari tu kita belajar syarat nak gabung darah lemah tak boleh gabung dengan darah yang lebih lemah, tak boleh digabung dengan darah yang kuat. Ya dah? Itu dalam haid. Tapi dalam nifas dia boleh. Cuma kita kena tengok angka saja. Dalam nifas itu. Okey, jadi dalam masalah gambar rajah ni 10 hitam, 20 merah, 35 kuning, kita boleh gabungkan hitam dan merah. Sebab apabila gabungan itu dilakukan, dia masih lagi tak lebih 60 hari. Bermakna 30 hari baru. Jadi hitam dan kuning boleh digabungkan. Cuma yang jadi istihadahnya adalah warna kuning sahaja. Iaitu bermula pada hari ke 31. Itu darah. Ya. Tu maksud Kak Nun tadi tu, yang perbezaan dengan haid tadi tu, yang macam haid kita kena tengok lemah dulu ke, merah dulu ke. Kalau macam nifas ni tak ada. Katalah kalau 10 hari awal tu warna merah. Kan? Lepas tu baru hitam. Lepas tu buah kuning. Maknanya dia tak ada kira lah tu. Dia warna tu kita boleh gabung aja. Bukan ni.
kita tengok darah kan minggu lepas Kak Nur tergandah, sebab itu Kak Nur nak terang pula minggu ni supaya lebih faham. Okey, minggu lepas kan Kak Nur cerita kalau darah lemah keluar dulu, kita kena tengok angka dia. Kalau angka dia 15 ke bawah, bermakna dia tak boleh gabung dengan darah yang lebih kuat selepasnya. Sebab apa? Minggu lepas kan Kak Nur cerita dah. Biarlah Kak Nur cerita nak biar boleh faham. Maksudnya, kalaulah, contoh ada di belakang. Okey, hak ni faham dah kan? Hak ni faham dah, jadi kita pergi kepada belakang. Ni. Okey, kita tengok hak ni. Jika lepas bersalin, keluar darah merah dulu ni. Darah merah, dia lemah daripada hitam. Kan? Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, keluar darah merah selama 10 hari, lepas tu hitam 30, lepas tu kuning. Maknanya hari ke-61 tu kita kena buat analisis. Kita tengok balik. Merah yang keluar dulu ni, merah ni lebih lemah daripada hitam. Kita tengok, adakah merah ini keluar 15 hari lebih ataupun kurang daripada 15 hari. Bila kurang daripada 15 hari, bermakna hak yang lemah ni dia tak boleh gabung dengan nifas. Dia dihukumkan suci. Kan kita belajar gitu, kalau darah tak keluar dalam tempoh 15 hari, masa tempoh suci itu, masa tempoh tak keluar darah itu, kalau kurang daripada 15 hari, dia dianggap suci kan? Maknanya darah yang keluar selepas tu masih lagi nifas. Sebab tak sampai lagi 15 hari. Tapi kalau lebih daripada 15 hari kan, darah yang keluar selepas itu adalah haid. Itu ada kaitan dia. Okey, boleh faham tak? Jadi kita kena tengok, bila darah lemah keluar dulu, kita kena tengok angka ni. Bilangan darah lemah tu, adakah 15 hari ataupun lebih? Tapi kalaulah angka itu tidak sampai 15 hari, bermakna darah lemah itu dihukumkan suci. Ia dihukumkan istihadah. Hanya darah kuat sahaja, darah selepas itu dikira sebagai nifas. Okey. Kira, faham tak? Nun, Ya. kalau yang macam ni tadi kan, sebab ini macam minggu lepas dah faham, cuma beza je dengan haid yang Kak Nun kata berbeza sedikit dengan haid tadi. Okey. Kalau haid, bila darah lemah keluar dulu, syarat dia tak boleh gabung dengan darah kuat selepasnya. Itu syarat dia dah kan? Syarat dia. Makna sebab dia keluar dulu, darah lemah itu. Dia tidak akan jadi haid bila dia keluar dulu. Dia kemungkinan akan jadi haid bila bersambung dengan darah kuat. Itu beza dia. Tapi nifas tak. Nifas ni, yang perbezaannya kita kena tengok angka. Darah lemah itu. Darah lemah itu. Kalau keluar kurang daripada 15 hari, dia tetap waktu suci. Dia tak boleh gabung dengan darah kuat di belakang tu. Tapi, tengok yang seterusnya. Tengok contoh seterusnya. Okey. Ni. Hari pertama tu keluar darah yang lebih lemah daripada hitam. Darah merah. 20 hari. Bila keluar 20 hari, bermakna darah selepasnya memang nifas. Hak 20 hari tu memang dikira sebagai nifas juga. Sebab kalaulah kita tak boleh nak gabungkan dengan nifas, makna dia tak akan, hak hitam tu tak akan jadi nifas. Sebab dia 20 hari. Jadi kita tengok sebelum ni formula dia, kalaulah darah lemah tu ataupun tak keluar darah lebih daripada 15 hari, darah selepasnya akan jadi haid kan? Itu dia. Ini dia kita tengoknya kaedah itu. Kaedah itu memang betul, tidak bertentangan.
Okey, boleh tu. Sebab kalau kita nak hukumkan darah lemah ini sebagai suci tak boleh. Sebab suci ni 20 hari, lebih pada 15 hari. Maknanya darah kedua ni akan jadi haid kalau kita nak hukumkan dia ni suci. Jadi dalam keadaan ini ulama kata gabungkan hak ni. Itu dia. Jadi kalau kita tengok dalam masalah ini berlaku istihadah lah. Ada lagi sebab 60 je dah. 20 campur 40, 60 hari. Ngam-ngam. Maksimum haid dia 60 hari. Apabila digabung. Okey. Okey dah. Orang lain boleh tak ni? Tengok renung-renung dulu in. Gambar Raja 1 dengan gambar Raja 2. Gambar Raja 1 itu darah lemah yang keluar dulu itu tidak sampai pun 15 hari. Bermakna ia dihukumkan suci. Dan dia tidak boleh digabungkan dengan darah kuat. Bermakna darah kuat itu sahaja dihukumkan sebagai nifas. Manakala gambar Raja 2, darah lemah itu melebihi 15 hari. Bermakna darah lemah dia kena gabungkan dengan darah kuat selepasnya. Dengan syarat tak lebih daripada 60 hari. Bermakna kita tengok dalam gambar Raja 2 ni 60 hari. Maknanya semua nifas. Jadi di sini tidak ada masalah qada'. Okey. Itulah pentingnya kita catat warna-warna darah. Sama ada darah yang keluar setiap bulan dalam haid ataupun darah selepas melahirkan, iaitu nifas. Kalau kita tak catat, kemungkinan kita dikategorikan sebagai ghairu mumayyizah. Bila jadi ghairu mumayyizah ni, kemungkinan banyak kena qada' ibadat yang tertinggal. Sebab bila dikira balik, kita kena ikut kaedah yang memang tetap tu lah. Jadi kalau kita tengoklah misalnya orang yang baru-baru keluar darah. Ya tak? Orang yang baru pertama kali nifas. Andai kata orang tanya, dah bila nifas bila darah melebihi 60 hari, ingat tak warna-warna darah? Dia kata tak ingat sebab tak catat. Tak perasan pun darah-darah yang keluar tu warna apa. Sedangkan kemungkinan warna-warna seperti ini. Ya tak? Kemungkinan seperti ini. 20 hari merah, 40 hari ni hitam. Jadi kalau kita catat, kita boleh guna kaedah tamyiz, bermakna nifas kita 60 hari. Tidak ada berlaku istihadah. Bukan tidak ada berlaku istihadah. Tidak ada qada'. Bila 60 hari nifas, tak ada qada' lah. Hari 61 tu kita beribadat. Tetapi kalau dia kata dia tak tahu warna, kemungkinan dia akan dikira mengikut kaedah yang kita sebut tu. Jadi dia kena qada' 58 hari. Macam mana? Ya tak? Jadi kita tengok semula. Nanti Kak Nur ulang semula hak minggu lepas. Supaya kita ni lebih faham lah. Dan kita boleh pesan kepada anak-anak kita supaya tidak berlaku keadaan ghairu mumayyizah. Sebab bila berlaku ghairu mumayyizah tu qada' 58 hari macam mana? Ya tak? Tu. Okey. Jadi itu kaedah tamyiz. Ini kaedah tamyiz bagi golongan yang pertama kali mengalami nifas dan darah melebihi 60 hari. Jadi cara penyelesaiannya berdasarkan warna kuat dan warna lemah. Itu sebab kalau kita ada catatan. Itu dia. Jadi gambar Raja 1 dan 2 sekarang ni menunjukkan perbezaan antara nifas dan istihadah.
Iaitu apabila berlaku istihadah dalam nifas tu, apabila dikira balik, kalaulah misalnya boleh membezakan darah-darah, jadi cara kiraan dia macam tu lah. Tengok, walaupun darah lemah duduk di depan, tetapi darah lemah tu kena ketengok angka dia. Kalaulah angka dia tak lebih daripada 15 hari, dia akan jadi suci. Tetapi kalau angka dia lebih daripada 15 hari, maka dia boleh digabungkan dengan darah kuat selepasnya. Macam gambar rajah 2 tu. Maknanya tidak berlaku pun qada-qada di situ. Ya tak? Clear. Tak perlu qada dah. Sebab kita dah belajar. Kita dah tahu. Tapi kalau tak belajar, tak tahu, tak catat warna-warna darah, kemungkinan kita akan qada solat 58 hari lah. Seperti mana minggu lepas kita belajar tu. Itu dia. Okey. Setakat ni boleh faham ke tak? Ya. Tanya, kalau dia cukup 15 hari, kira lebih ke kurang? Kira cukup-cukup tu cukup syarat dia. Maksudnya 15 hari keluar darah merah itu, dia boleh, kita tengok waktulah. Kalau sharp-sharp waktu dia, maknanya waktu suci lagi. Kita tengok waktu jam tu lah, sebab dalam nifas tak ada masalah kan. Maksudnya, kalau cukup 360 jam, maksud dia suci. Okey. Kalau lebih 360 jam tu, maksudnya bermula ke hari ke-16. Itu baru maknanya dikira boleh gabung dengan darah kuat selepasnya. Okey. Boleh tu? Halo. Ya? Ti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kan tadi, kalau 15 hari tu dikira angka, diambil angka haid kan tak? Kerana kalau nak gabung jadi haid. Macam mana Kak Nur? Maksud gini, kalau 15 hari tu, contohnya 15 hari dia kata dia tu keluar darah merah. Jadi kita kena kira semula 15 hari tu bermula daripada saat kelahiran. Contohnya pukul 12 tengah hari lah. Pukul 12 tengah hari kita kata. Jadi nak kira 15 hari tu 360 jam. Maknanya kita kira pukul 12 tu sampai pukul 12 esokkan tu 24 jam. Lepas tu pukul 12 seterusnya pula sampai 12 yang seterusnya 24 jam. Sehinggalah cukup 360 jam. Lepas tu 360 mungkinlah minit ataupun saat selepas itu. Tu yang dikira 16 hari lah maksudnya. Lebih 15 hari lah maksudnya. Baru boleh gabung. Tapi kalaulah dalam tempoh 360 jam ke bawah, bermakna darah lemah itu dikira suci. Pada? Sebab itu pentingnya jam-jam ni. Maknanya kita bukan sekadar tengok hari. Yang lebih tepat adalah jam tu. Cuma untuk memudahkan kita faham tu, kita guna hari lah. Kalau kita nak guna jam-jam 60 jam ni, 60 hari ni, 1440 jam, payah sikit. Maknanya angka tu besar sangat. Jadi kita kecilkan angka, kita letak 60 hari gitu. Tapi bila berlaku masalah istihadah ni, kita kena kira saat minit tu. Sebabnya macam Kak Nur cerita minggu lepas lah, yang kita nak kira suci satu lahzah tu kan. Tu. Okey. Ada soalan lagi? Boleh faham tak Ti? Ya, Kak Nur dikira suci tu bawah pada 15 hari tu. Sebab apa kita ambil 15 hari tadi Kak Nur? Ya memang sebabnya kalau kita tengok, kita ambil 15 hari tu kerana kita tengok formula haid. Kan haid dia akan dikira apabila telah melalui
suci 15 hari. Sebab itu dia guna 15 hari tu. Sebab kita tengok formula haid dulu-dulu tu, kan? Haid akan dikira apabila dia telah suci sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi masalah ni pun sama. Sebabnya kalau kita tengok ada orang lepas bersalin pun dia tak keluar darah. Ya tak? Ada orang tak keluar darah. Jadi tak keluar darah itu ulama tetap dah. Kalau tak keluar tu 15 hari ataupun lebih, darah selepasnya bukan dikira sebagai nifas. Darah itu akan dikira sebagai haid. Kalau kita tengok formula-formula itulah yang yang memberi faham kepada kita, memudahkan kita faham. Dan setiap kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama tu tidak bertentangan di antara satu sama lain, sama ada haid ataupun nifas. Okey. Kalau tak faham boleh tanya, biar faham betul-betul. Alang-alang kita belajar ni biar faham betul-betul. Okey dah? Kalau faham lagi tanya lagi dah. Lepas ni pun tak apa. Ulang gostang semula pun tak apa. Okey. Okeylah, kita teruskanlah. Kita tengok golongan kedua pula. Ni golongan kedua ni mubtada'ah ghairu mumayyizah. Minggu lepas Kak Nu terang dah. Tapi supaya kita lebih faham. Ini sebagai pengukuhan untuk kali kedua. Mungkin kalau ketiga, keempat pun Kak Nu boleh je nak terang. Itu dia. Okey, ni mubtada'ah. Ingat, mubtada'ah ni orang yang pertama kali mengalami nifas. Ghairu mumayyizah, dia tidak dapat membezakan warna darah. Ataupun mungkin kerana satu warna. Jadi bila satu warna pun kita tak boleh dah nak go dengan warna lain. Ya tak? Warna sama. Itu dia. Jadi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, dia tak pernah haid dan tak pernah nifas. Jangan heran lah. Jangan pula kata, dah mana orang tak pernah haid ni. Maknanya, dia kemungkinan lah umur dia tu 9 tahun tak mari lagi haid. Misalnya. Lepas tu dia mungkin kahwin umur 9 tahun. Masa tu dia tak pernah lagi haid. Tiba-tiba lepas kahwin tu, dia tak pernah mari haid tu bukan kerana dia berpenyakit. Mungkin tak sampai masa lagi. Ya dah, dia sehat mungkinnya. Itu dia. Dan bila selepas kahwin, dia pun mengandung. Bermakna dia tidak ada lagi lah kitaran haid dia tu. Itu dia. Itu. Jadi kita tengok golongan ni dulu. Pertama kali nifas dan tak pernah haid. Kita tengok contoh macam mana. Okey, ini dia. Darah keluar sehingga 61 lah. Maksudnya kita tengok hari ke-61 tu. Walaupun tengok dalam gambar rajah ni, selesai dah ni, dua warna. Tapi kita tengok sehingga hari ke-61. Maknanya keluar darah satu warna. Iaitu hitam sahaja. Okey, sebab itu Kak Nu tekankan di sini. Perjalanan dan juga secara teori. Kalau kita tengok secara teori dia, memanglah ada dua warna. Apa pula sewarnanya? Ya tak? Itu dia. Okey. Jadi, sehingga hari ke-61, darah tidak dapat ditamyiz. Satu warna sahaja. Bermakna, dia ni golongan ghairu mumayyizah. Dia tak boleh nak guna kaedah tamyiz. Sebab tidak boleh membezakan warna. Warna hitam sewarna je. Nak beza dengan warna apa? Itu maksudnya. Jadi dalam keadaan ini, untuk menyelesaikan masalah nifas ini, seperti mana minggu lepas Kak Nu kata, ada 3 pandangan. Ingat ke tak lagi? Kalau orang yang pering slide Kak Nu tu, mungkin boleh refer kepada slide lah. Kalau tak ada slide pun, kita tengoklah slide yang Kak Nu beri ni. Dia ada 3 pandangan, ya dah.
Itu pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan yang ketiga. Mesti pandangan pertama Kak nak buat dulu pandangan yang muktamad lah. Pandangan yang memang kita boleh ambil ni. Boleh ambil dan kita utamakan dulu. Pandangan yang pertama ni. Okey, apa dia tu? Apabila berlaku istihadah, sama ada dalam haid ke dalam nifas ke, kalau dalam haid kita mesti tentukan haid dulu. Kalau berlaku dalam nifas, kita kena tentukan nifas dahulu. Sebab tak boleh ditamyiz ni, macam mana? Kita pun sepatutnya kena rujuk kepada adat. Tapi nak rujuk guana, adat dia tak ada lagi. Ya dah? Sebab tak pernah haid, tak ada adat haid. Tak pernah nifas lagi. Tidak ada nifas yang boleh dirujuk. Jadi ulama telah menentukan kaedah untuk menyelesaikan bagi golongan tersebut, iaitu nifas dia. Nifas dulu. Nifas dia diambil daripada nifas yang paling minimum, iaitu 1 lahzah. 1 lahzah sahaja. Dia ambil paling minimum. Lepas nifas ditentukan, mesti kita nak tahu suci pula. Tak boleh terus-terus masuk haid. Ya dah? Kita kena tentukan suci pula. Jadi, suci ni diambil daripada suci bagi golongan mereka juga. Iaitu golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Seperti mana yang kita telah bincang dalam bab haid. Apabila dia ghairu mumayyizah, tak boleh nak bezakan warna darah. Suci dia 29 hari. Kita tengok balik haid dia kan. Kalau dalam haid, dia ambil tempoh, nak kira tu, tempoh 30 hari. Jadi dalam tempoh 30 hari tu, berlaku darah yang berterusan, dia kena hukumkan haid dia sehari semalam kan. Bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah, haid dia sehari semalam. Suci dia 29 hari. Tu kan kita bincang dah hari tu. Lamanya dia kena qada 29 hari. Kalau dia ni orang yang faham, mungkin hari 16 tu dia dah dah solat apa serba tu, tak ada masalah. Tapi kalau orang tak faham, tunggu jugalah sampai 30 hari. Lepas tu kena qada 29 hari. Haid dia sehari semalam je. Itu. Okey, jadi masalah nifas ini, bila nak guna suci selepas nifas, dia ambil suci haid yang pertama dia. Iaitu walaupun orang ni tak ada haid lagi, tapi dia ambil suci bagi golongan mubtada'ah. Semua golongan mubtada'ah apabila berlaku haid secara ghairu mumayyizah, haid dia sehari semalam, suci dia 29 hari. Jadi 29 hari itulah dia guna untuk suci selepas nifas, sebelum haid lagi ni. Sebab bila kita tengok 1 lahzah je nifas, 29 hari suci, baru 29 hari. Banyak lagi hari-hari ni yang akan kita kira. Okey. Jadi suci 29 hari. Lepas suci 29 hari ni, selepasnya bila kita kata suci dah melebihi 15 hari, mestilah selepasnya akan berlaku haid. Tidak ada nifas lagi. Jadi haid bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah sehari semalam. 24 jam tu. Sehari je haid dia. Okey. Lepas tu suci daripada haid pula 29 hari. Jadi kalau ada lagi lebihan darah itu, haid pula sehari. Lepas tu ada lagi darah, suci 29 hari. Begitulah seterusnya yang akan kita gunakan kaedah tu. Nifas tak ada dah. Nifas dia hanya 1 lahzah ni sahaja. Dah bila dah suci 29 hari lebih pada 15 hari, seperti mana yang kita bincang sebelum ni, tak ada dah nifas selepasnya. Maka akan bertukar haid dengan suci lah pula. Itu dia. Jadi masalah ni lah kan minggu lepas kan tanya dah lamanya je kena qada 58 hari. Ya dah. Semua sekali dia kena qada
hari. Itu bagi golongan yang tidak catat perjalanan nifas dia. Tapi kalaulah dia tanda warna-warna darah itu, taklah sampai 58 hari dia kena qada. Kemungkinan tak kena qada sehari pun. Itu dia. Jadi itulah sebabnya kita kena sampaikan ilmu ini kepada semua orang. Ini kaedah yang utama, yang aula, yang muktamad, yang kita boleh ikut. Kalau kita nak ngapasa ni, mungkinlah kita banyak benda yang kita nak komitmen ni dah. Makna kita nak pegang hak sening. Tak apa. Hak ni lagi baik ni. Kau yang muktamad. Tu. Ada soalan tak nak tanya? Ada? Okey. Kita tengok kaedah yang kedua. Okey, kaedah kedua. Kaedah kedua juga kita boleh ikut juga. Apa dia kaedah ni? Kaedah yang ditentukan oleh ulama ni. Apabila dia tak pernah nifas, mestilah nifas dia satu lahzah. Satu lahzah juga. Dah kat mananya? Hak yang ni tak samanya. Iaitu suci selepas nifas. Itu. Kalau tadi suci selepas nifas diambil daripada suci selepas haid bagi golongan mubtadaah ghairu mumayyizah. Tapi hak ni diambil suci minimum bagi perpindahan antara nifas dan haid. Yang kita belajar sebelum ni. Iaitu tempoh suci antara nifas dan haid iaitu 15 hari. Ni. 15 hari. Lepas tu ada lagi baki darah. Jadi baki darah selepasnya akan dihukumkan haid sehari semalam. Haid sehari semalam tu confirm. Dia memang ambil bagi golongan mubtadaah ghairu mumayyizah. Dan seterusnya dia ambil pula suci. Suci hak yang selepas haid lah bagi golongan mubtadaah ghairu mumayyizah. Okey. Lepas tu haid pula sehari. Cuba kita tengok di sini. Apabila kita hitung-hitung, cuba buat perhitungan berapa hari orang ni kena qada kalau guna kaedah ni. Berapa hari? 44. Satu lahzah tu bukan sehari. Maknanya 15 hari suci tadi, waktu suci tu 15 hari lah. Kena qada tu. Okey. Talak berapa je? Talak berapa je? Tengok 60 tu talak berapa hari je haid dia? Ha, 60 talak haid dia je. Talak haid buat dah. Talak haid lah. Sebab satu lazah tu tak kira kan. Satu lazah tu sesak je kan. 29 ke Kak Nur? 29 ke? Gepa. 59 ke? 59 ke? Okey, cuba kita tengok. Cuba kita kira. Tempoh suci dia 15 hari. Ya tak? Bermakna darah ada berapa hari lagi? 45 hari lagi ada. Okey. Lepas 15 hari suci, haid dia 1. Sehari. Sehari. 16. Okey.
Tolaklah satu tu sebab haid kan. Mak tak kira, bukan tolak, tak kira. Tak kira. Okey. Jadi suci dia 29 hari pula. 29 hari tu dok semua lah dah. Okay, semua. Kena ambil. Okey, semua ambil. 15 campur 29 berapa? 44. Okey, 44. Baru 44 hari. Ada berapa hari lagi darah yang terbaki? 16. Tadi tu tak kira. Tak kira. 15 lagi. 15 lagi. 15. Okey, 15 ni tolak haid sehari. Sebab 15. tolak haid sehari. 58. Jadi 15 tolak 1 14. 44 campur dengan 14 berapa? 58. 58 hari juga. Jadi 58 hari lah. Sebab itu boleh guna kaedah ni. Okey. Itu. Okey. Cuma Kak Nur nak kabarnya misalah lah mungkin kita baca ke ataupun kita dengar penerangan ustaz-ustaz lain ni dah ustaz bincang sekaedah je misalnya. Sebab sebelum ni memanglah Kak Nur dengar ustaz sebut satu kaedah yang muktamad tadi je. Kaedah ni Kak Nur pernah dengar daripada ustaz Indonesia. Kaedah ni. Bila Kak Nur tengok pun memang cara sama je ya dah. Tu dia. Sebab ustaz Indonesia kadang-kadang tu dia guna banyak kitab. Kitab-kitab yang lebih besar. Jadi Kak Nur nak tahu, Kak Nur tengok juga. Biarlah dah. Jadi kita pun boleh guna jugalah hak ni. Walaupun guna hak 15 dan kalau kita tengok dari segi munasabah, ia juga perpindahan antara nifas dengan haid kan 15 hari. Ya dah? Tu. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan lagi lah. Kak Nur rasa dak ayahlah bincang kita masuk bab ni pula. Kita masuk bab mubtadaah yang kedua. Mubtadaah ghairu mumayyizah, dia pernah haid tapi tak pernah nifas lagi. Mungkin kita dululah pertama kali melahirkan haid ada dah. Hak saat ni kita bincang saat ni dia tidak ada haid lagi. Hak ni pernah haid tapi tak pernah nifas lagi. Contoh maknanya baru pertama kali mengalami nifas dan nifas dia pula berlaku istihadah lebih 60 hari. Okey, cuba kita tengok slide. Slide tu 70 hari keluar. Kalau kita tengok capur belaka tu 80 hari dah. Hak ni hari yang ke-61 tu lah. Tu dia. Okey. Jadi hari ke-61 tu memang kena mandi wajib dan kena buat analisis. Sama je kaedah dengan yang tadi. Kita tengok. Tentukan nifas terlebih dahulu. Iaitu 1 lahzah. Sebab tak pernah ada nifas lagi. Lepas nifas ditentukan, kena tentukan pula waktu suci. Oleh kerana dia ni dah ada suci dah dalam haid, sebab dia ada adat haid dah kan. Jadi hak ni yang berbezanya, iaitu suci selepas nifas. Apa yang perlu digunakan di sini masa suci tu? Ulama kategori kaedah yang muktamad, dia suruh guna suci lepas haid yang terakhir sebelum mengandung.
Kalau lah haid kita 25 hari dulu lah sebelum mengandung tu, 25 hari suci. Lepas tu tak ada dah kita dak apa? Ataupun kita haid sekali. Lepas pada hak suci tadi kita haid sekali, lepas haid tu kita mengandung. Maknanya kita ambil hak tempoh 25 hari tu lah. Ni suci terakhir haid sebelum mengandung. Digunakan untuk suci antara nifas dan haid. Okey. Manakala haid dia, dia kena guna haid yang terakhir sebelum mengandung. Berapa hari haid dia? Kalau 7 hari lah. Tu. Lepas tu, kalau ada darah lagi, ulang haid dengan apa? Dengan suci pulaknya. Sebab nifas tak ada dah lah lepas tu. Okey. Jadi suci kebiasaan dia juga. Kalau ada darah lagi, haid dia 7 hari. Kalau ada darah lagi, suci terakhir dia pula. Itu kaedah pertama. Kaedah yang muktamad. Okey, dah tak salin? Okey, boleh? Ataupun save. Boleh save in tak? Ya. Sini maknanya kalau kat sini Batu Lazah lepas suci terakhir dia 25 hari. Ya. Lepas tu yang kat merah ni haid dia 7 hari. Lepas suci kebiasaan sebelum haid mengandung lagi 25 hari lagi. Ya. Lepas tu 7 hari lagi. Kalau ada lagi darah, kira haid pula. Kalau masih ada darah, kira suci pula. Gitulah seterusnya. Maknanya hari 61 tu tak ada masalah dah, kita teruskan dah. Ya dah? Tak ada masalah lah. Okey. Dan kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah kedua. Okey. Kaedah kedua, lepas tentukan nifas. Nifas satu lahzah juga ni. Sebab dia ambil memang nifas minimum. Satu lahzah. Masa suci dia. Masa suci dia dikira hak sebelum mengandung juga. Kalau 20 hari ke 20 hari lah. Kalau 25, 25. Ikut bergantung kepada kitaran haid masing-masing. Okey. Cumanya perbezaan dia masa suci selepas haid tu. Dia ambil suci masa mengandung. Suci masa mengandung lama lah. Ya tak? Mungkin 9 bulan ataupun lebih, bergantung kepada seseorang. Ni pun senang nak kira sebab berdasarkan catatan lah mungkin. Masa kita nak tahu waktu mengandung tu, kita dah bincang dengan doktor, ya tak? Sehinggalah melahirkan tu, berapa bulan kita mengandung. Kalau ada lagi suci mengandung maknanya tempoh mengandung lah, tempoh dia period tak ada darah lah. Kalau orang ada period, kena tengok lah pula ni masa suci masa mengandung hak lepas tahu mengandung tu. Sebab biasa juga berlaku orang lepas nifas lama pula nak keluar haid kan ni dah. Ada orang menyusu tu mungkin haid dia biasanya keluar lambat juga kan.
Kandungan kedua ni tapi tak pernah haid, tak pernah nifas. Pernah Tak haid. pernah nifas. Pernah haid. Dia pernah haid tapi tak pernah nifas. Dia suci masa mengandung. Tempoh dia mengandung. Okey. Yang tadi sebab dia tak pernah nifas kan? Tadi tak pernah nifas juga, tapi tak pernah haid. Tadi tak ada haid. Maknanya tak boleh ambil lah apa suci selepas haid tu sebab dia tak pernah ada haid. Cuma ambil suci. Haid. Suci haid sebelum mengandung. Kalau kita ambil kaedah tadi tu maknanya tempoh suci haid sebelum mengandung dia 25 hari. Akhir dia 7 hari. Lepas tu tempoh mengandung dia katalah 9 bulan katalah. Dia kena tengok hari lah dia Kak Nun. Tengok hari apa? Maknanya kalau kata 9 bulan ataupun 34 minggu. 34 minggu, 36 minggu. Jadi 36 minggu tu tempoh mengandung ni kali dengan 7 hari lah. Macam mana? Berapa kali dengan 7-nya Dok kali-kali lah ambil je berapa hari tu. Tempoh mengandung ni tadi, tempoh dia mengandung kan 36 minggu. 36 minggu bila tu 36 berapa hari? Kali 7 hari. Betul. Ya kan? Kita kena kali. Kalau 9 bulan lah maksudnya. Senang-senang kiranya kita tengok tempoh haid terakhir tu. Haid terakhir kita. Berapa hari? Yang doktor tanya masa nak tahu usia baby tu. Kan? Yelah, tapi dia ada balance lagi tu. Dia ada balance hari lagi kan? Sebab ni kata kalau ni 25, ni 7. Tak ada balance dah tempoh mengandung ni kan lama. 9 bulan Alah. Maknanya keberangkalian dia nak dapat yang haid terakhir tu tak ada lah. Kan sampai lama sangat 9 bulan. Tapi sebab kalau kita tengok orang yang menyusu, kemungkinan 6 bulan, 7 bulan juga dia nak bagi haid lepas nifas tu kan? Ya. Okey. Kak Nun? Ya. Katakanlah haid yang terakhir tu dia 5 hari. Tempoh suci haid sebelum mengandung tu 25 hari. Okey. Jadi dia kena qada 55 hari lah. 55 hari lah. Qada dia tolak masa haid je lah kan? Tolak masa haid sebab je. tempoh mengandung tu lama lah. Lama. Dia memang istihadah lah maksudnya. Maknanya masa istihadah lah. Cuma tolak haid je lah. Okey. Okey, kita boleh teruskan Okey, tengok kaedah ketiga. Kaedah ketiga, lepas nifas ditentukan, diambil tempoh sucinya iaitu tempoh suci 15 hari. Iaitu suci antara nifas dan haid 15 hari. Okey, lepas tu dikira haid pula. Haid tengoklah bergantung kepada individu berapa hari haid kita, dan tempoh suci selepas haid diambil hak yang sebelum mengandung tu. Hak yang terakhir, hak kebiasaan tu. Bergantunglah.
Maknanya walaupun kita kata ada 3 kaedah, tapi jangan lupa kaedah pertama itu merupakan kaedah yang muktamad, yang aula lah. Cuma boleh juga guna kaedah 2 dan 3. Okey. Okey, kita teruskanlah dah. Lewatlah ni. Jadi macam mana nak kira tu? Nak kira qada berapa hari tu? Bergantung kepada tempoh suci dan juga tempoh haid kita lah. Bukan kita, orang yang pertama kali nifas tu. Anak-anak kita. Bergantung kepada haid dan juga suci dia. Itu dia. Jadi kemungkinan tak samalah antara individu dengan individu yang lain. Okey. Jadi bermakna kita dah selesailah golongan. Minggu lepas kita terang dah, kita ulang balik minggu ni supaya lebih faham. Kak Nur rasa makin jelas. Ya tak? Ke macam mana? Ke ada lagi yang tak jelas ni? Kalau tak jelas pun kita tengok semula lah. Nota-nota itu kemungkinan, sebab benda ni rasa tak payah sangat tau. Cuma ikut kaedah yang ditetapkan oleh ulama lah. Okey, kita tengok pula golongan muqtadah. Muqtadah ni orang yang dah beradat dengan nifas dah, dan dia dapat membezakan darah nifas. Iaitu dikenali sebagai muqtadah mumayyizah. Jadi hukum dia sama seperti mana, bukan hukum, cara kiraan nifas dan istihadah itu sama seperti mana golongan mubtada'ah mumayyizah. Tengok kepada warna-warna darah. Kalau darah hitam tu okey. Kalau darah hitam tu kita tengok 20 hari contohnya. Ada warna ke ni? Tapi ada dah sebut nama dah. Okey, kalau darah hitam tu 20 hari lah nifas dia ditentukan. Selebihnya adalah istihadah. Sama seperti mana golongan mubtada'ah yang kita bincang tadi tu. Begitu juga kalau guana-guanain. Semula ni golongan apa tadi? Saya dah terlepas. Hak ni golongan muqtadah. Orang yang dah beradat dengan nifas. Dan dia boleh mentamizkan darah. Ini golongan ketiga ya? Golongan ketiga. Sorry, minta maaf ya Kak Nun. Tadi saya tak apa. Kak Nun nak biar faham tambah-tambah orang macam bahawa cepat faham dan boleh pula sampai ke orang lain. Muqtadah Muqtadah mumayyizah. Muqtadah tu maknanya orang yang dah beradat. Beradat dengan nifas. Mumayyizah, dia boleh membezakan darah. Bila berlaku istihadah, sepatutnya kena kira balik yang mana nifas dan mana istihadah. Jadi kalau boleh ditamyiz, dia tahu warna darah kuat itu dan warna darah lemah, maknanya kita gunakan kaedah tamyiz. Bila kaedah tamyiz ni kena pastikan darah kuat tidak melebihi 60 hari. Tu kena ingat tu. Okey. Tengok gambar rajah. Gambar rajah itu apabila darah melebihi 60 hari. Macam biasa, hari ke-61, maknanya kena mandi wajib. Kena mandi wajib hari ke-61 dan dalam masa yang sama, kena buat analisis. Apabila nak buat analisis, kita ada catatan dia. Kita dah ada catatan. Itu maknanya orang yang mumayyizah tu. Sama ada dia ingat dalam kepala dia ataupun dia ada catatan. Okey, jadi dia dapati darah hitam dia keluar 20 hari.
Hak selebihnya keluar warna yang lemah. Bermakna 20 hari sahaja nifas dia. Hak yang lemah itu dikira sebagai istihadah. Bermakna kalau kita tengok dalam gambar rajah 20 hari, jadi dia kena qada 40 hari. Jadi sambung 61 tu dah sedia maklum, dah dia buat dah. Maknanya 40 hari je lah dia kena qada. Okey. Okey, maknanya hak tadi pun sama, guna yang sama in. Hak yang kalau darah lemah keluar dulu tu. Tengok darah lemah tu, kalau tak cukup 15 hari, darah lemah itu akan dihukumkan suci. Maknanya tak boleh gabung dengan darah kuat selepasnya untuk dijadikan nifas. Kalau darah lemah keluar dulu melebihi 15 hari, baru boleh digabungkan dengan darah kuat selepasnya untuk dijadikan nifas. Okey. Sebab tak payah dah ulang benda yang sama kan. Nampak kita pun dah lewat dah ni. Gitu. Okey, jadi kita teruskan bagi golongan muqtadah ghairu mumayyizah. Sikit lagi ni. Golongan muqtadah ghairu mumayyizah. Dia golongan yang dah beradat, dah pernah ada nifas, tetapi tak boleh membezakan darah yang keluar. Sebab darah keluar satu warna. Okey. Jika berlaku macam ni, seperti biasa, hari ke-61 mandi. Kak Nur tak tekan. Ni contoh dia 70 hari. Darah keluar ni dengan satu warna. Okey, cara penyelesaian dia, tengok. Dia dah ada adat. Adat haid dia dulu 6 hari haid, suci dia 20 hari. Manakala adat nifas dia 40 hari. Jadi kena rujuk tu. Kena rujuk adat nifas dan adat haid. Bermakna daripada 70 hari itu dia kena hukumkan nifas dia 40 hari sahaja berdasarkan Kak Nur. Ya. Kak Nur salah tulis ke tu adat haid juga bawah. Adat nifas 40 hari ni. Betul. Bijak mata hak. Tu faham lah tu. Kak Nur kalau salah-salah tu ada orang tegur-tegur, maknanya orang tu dah faham. Maknanya kalau tak ada tegur orang tu mungkinlah saya tengok je dah. Mungkin orang lain tak tengok lagi, orang lain pun faham. Tak nampak lagi. Nampak. Okey. Adat nifas. Adat haid dia di atas. Okey. Oleh kerana adat haid dia 40 hari, dalam bila berlaku istihadah ni hari ke-61 dia kena kena tentukan nifas dia terlebih dahululah. Kalau nifas dia sebelum ni 40 hari, maknanya dia ambil 40 hari ni sebagai nifas. Suci dia oleh kerana suci dia ni suci dia masa haid dia 20 hari, maknanya suci nak jadi ke haid pula tu 20 hari suci dia. Okey, seterusnya kira haid pula. Haid dia tengok kita kalau berdasarkan kitaran haid yang lepas dia 6 hari lah. Ni bergantung kepada individu. Kalau individu tu 10 lah. Cuma Kak Nur beri contoh je ni. Contoh nari. Bak tak sama je dah. Lepas tu suci pula. Dan begitulah seterusnya. Tak ada dah nifas, maknanya pusingan haid dengan suci lah pula. Kalau lah darah tu bersambung sampai 5-6 bulan misalnya. Gitulah kira.
kalau darah yang sama. Kalau darah berlainan, kita kena refer istihadah dalam haid pula. Sebab ni tak ada dah nifas, selepas nifas 40 hari ditentukan, maknanya tak ada dah nifas, cuma tinggal haid. Maknanya kita kena hukumkan seperti mana kita belajar dalam bab haid dulu. Warna-warna tu lah. Tu. Okey. Okey. Boleh. Kalau dia tak ingat adat nifas dia tu macam mana? Macam mana Kan yang tu Kak Nur tulis 40 hari tu. Kalau dia tak ingat itu yang 40 hari ni yang Kak Nur tulis adat haid ni adat nifas kan? Ya, kau tak ingat. Kalau tak ingat tu kalau dia tak ingat, dia akan digolongkan sebagai mutahayyirah. Macam haid juga. Mutahayyirah tu. Hak mutahayyirah tu teruk benar lah ni pula katnya. Okey, boleh. Tu kaedah yang pertama. Dia ada dua kaedah juga ni. Kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah kedua, selepas menentukan nifas, berdasarkan nifas terakhir, suci selepas nifas, dia guna suci semasa mengandung. Lama lah. Maksudnya 40 hari je nifas, hak lainnya istihadah. Sebab kita tengok ni lah, ada orang yang menyusu kalau hak dia tak ada berlaku istihadah pun, mungkin selepas nifas 60 hari tu nak mari haid pula lama je tak, 5-6 bulan pula, kadang setahun, kadang 2 tahun. Maknanya dia mari haid. Jadi ulama buat juga kaedah ini, gunakan suci semasa mengandung lama. Okey. Kaedah ketiga. Yang jadi masalah ni lah. Hak suci selepas nifas tu. Dia ambil suci 15 hari. Dan haid ambil haid yang ada haid dia. Suci pun ambil suci kitaran haid yang terakhir. Okay. Itu perbezaan yang berbezanya suci selepas nifas. Okey. Habis 4 golongan kita bincang. Cuma hak yang pertama mubatadaah tu, bila kita faham hak tu, insya-Allah boleh je lah. Ya tak? Smooth je, lancar je. Hak lain pun kita boleh faham. Okey lah, maknanya selesai dah 4 golongan. Kita tinggal lagi golongan mutahayyirah. Mutahayyirah tu insya-Allah kita sambung minggu depan lah. Ya tak? Panjang tu. Panjang pula ceritanya. Okey, setakat ini ada tak nak tanya ke ataupun nak royak apa benda ke, boleh? Mungkin dah sebelum ni kalau dengar-dengar daripada ustaz lain saja kaedah, katalah misalnya. Boleh, maknanya boleh. Hak kaedah 2 3 ni jarang ustaz membincangkan. Kebiasaannya ustaz bincang satu kaedah tu je. Hak kaedah pertama tu. Muktamad tu. Jadi cumanya Kak Nur nak khabar hak ni kita boleh juga ambil. Kita kalau kita nak kira-kira, nak tengok-tengok supaya kita lebih faham. Tu dia. Boleh. Okey.
Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Nah, tak ada hari ni kurang bercakap sikit tak? Setakat ni boleh tak? Ke ada yang bercanggah-canggah ke? Rasanya kaedah-kaedah kita belajar setakat ni, hak sebelum-sebelum ni tak bercanggah tak? Hak kita kata 15 hari ni pun, sebelum ni kita belajar juga minimum suci antara, bukan minimum, dia kira tempoh suci antara nifas dan haid. Kan 15 hari, dalam keadaan warna pun dia guna juga. Tidak, maknanya kita kata tak salah lah guna kaedah ni. Itu. Cuma yang ini ni banyak. Yang satu, kaedah dua, kaedah tiga kan. Macam lah. Tapi kalau kita berpegang pada yang satu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kalau kita tak mau pening kepala, kalaulah kita ni sebagai orang yang mengalami, pegang jawab satu, senang kira. Tapi mungkinlah kalau kita nak terang ke orang lain lah misalnya. Okey. Ada nak tanya lah. Dah bagi Kak Nur lagi kan? Hak ni Kak Nur dok share sebenarnya sebab Kak Nur apa ni baki mareng baru selesai. Jadi Kak Nur bimbang takut tersilap. Kalau silap masa sampai ni tak apa, Kak Nur betul lalu. Takut bila Kak Nur share awal, bila tersilap takut orang pegang hak tu, orang dok dengar hak Kak Nur baki tu. Kak Nur share hak ni boleh Boleh. Kak Nur share je, senang kan. Kita nak sipang ke nak tengok dalam komputer ke nak print, senang je dah. Boleh. Sebab Kak Nur bimbang takut berlaku ada silap tu lah. Silap takutnya bila Kak Nur kalau orang masuk kelas dah apa, takut orang dah save dalam pendrive ke apa benda dah. Dah ingat nak robah. Takut hak tu yang dipegang bimbang. Okay. Macam saya ni tu dia pixel boleh robah. Kak Nur gitu juga Kak Nur ada berapa nota-nota Kak Nur. Kalau ustaz ni terang, walaupun benda yang pernah dengar dah, ni tulis nama ustaz ni. Tarikh bila ustaz terang. Benda yang sama je tapi Kak Nur suka. Maknanya catat balik. Okey. Ada ni? Dia mudah. Ada lagi ada yang nak perkatakan sesuatu? Tak ada lah. Okeylah, kalau tak ada dah, cukuplah setakat ini untuk hari ini. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan dengan perbincangan 3 golongan lagi dah yang mengalami istihadah dalam nifas. Semoga perkongsian kita selama 24 siri lah sekali hari ni memberi manfaat dan kesedaran kepada kita dalam menentukan waktu suci kita. Sebelum Kak Nur mengakhiri perbincangan kita, Kak Nur mohon maaf andai ada kata-kata yang terkasar bahasa, dan Kak Nur juga mohon keampunan daripada Allah SWT andai tersilap menyampaikan ilmu Allah ini. Apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu merupakan kelemahan diri Kak Nur sendiri. Dan Kak Nur sudahi dengan lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Alhamdulillah.